Ya, dan juga bila tulang ini dibakar, maka nak trace tu memang agak sukar. Memang agak sukar. Ya. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Di antara yang halal yang haram itu ada banyak perkara yang syubhah. Ramai manusia yang tidak mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya ingin kongsikan tentang bone china. Di tangan saya ni ada pinggan yang ramai juga yang tanyakan tentang, ada yang ditulis belakang ni bone china juga, fine bone ni. Boleh ke tak boleh kita menggunakan pinggan yang ada tulis bone china, pinggan mak. Termasuk jugalah kalau siapa yang pergi biasa beli souvenir yang plate yang letakkan di rumah dia, dia kata ada juga yang menggunakan bone china. Jadi boleh ke tak boleh? So kalau kita lihat bone china ni juga fine bone, biasanya diistilahkan sebagai tembikar Cina lah. Bone china ni sebagai tembikar Cina, bukan buah tembikar tu, itulah buah timun Cina. Tembikar lah pinggan yang mengandungi serbuk tulang atau juga bone ash. Kalau kita lihat memang 50% memang diambil daripada serbuk tulang, juga selebihnya bahan-bahan yang lain. Jadi kalau benar memang ambil daripada serbuk tulang, semua ittifaq ulama mengatakan bahawa ianya hendaklah diambil daripada tulang haiwan yang halal yang disembelih terlebih dahulu, kan. Sebab tu dalam fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan pada tahun 2012 lagi, yang sebutkan bahawa kalau ianya diambil daripada tulang haiwan yang najis mughallazah, maka hukumnya adalah haram. Kalau diambil daripada bovine, lembu, maka hendaklah disembelih terlebih dahulu. Tapi kalau kata diambil daripada haiwan yang halal yang disembelih, hukumnya adalah harus. Itu fatwanya. Fatwa itu secara umum saja. Cuma perbahasan yang lain yang seharusnya juga kita kena lihat. Antaranya kalau kita lihat perbezaan pandangan ulama, menggunakan kaedah istihalah dalam proses pinggan ini. Sebabnya adalah apabila pinggan ini dibuat daripada bone ash, sebab tu pinggan-pinggan yang tulis bone china dan juga yang dibuat daripada bone ash ini memang harganya agak mahal. Kalau siapa yang biasa pergi ke UK, pergi ke US yang beli pinggan yang high class, yang berk ni, kan. Memang pinggan tu agak licin, berkilat, dia keras. Sebab tu orang kata bila dia lambung je pinggan tu memang tak pecah. Cuma jatuhnya je akan pecah, kan. So kalau dia confirm dia ambil daripada yang kita tahu bahawa dia ambil daripada serbuk tulang, itu memang jelas. Cuma sekarang ini ketidakpastian. Ada yang menyebutkan bahawa dia hanya menggunakan nama itu saja. Dan bila dia dah buat proses ini, dia akan bakar, highly burn, pembakaran yang mempunyai darjah ketinggian suhunya itu. Ada yang kata lebih 300 darjah Celsius dia bakar. Dan juga bila tulang ini dibakar, maka nak trace tu memang agak sukar. Sebab tu setengah-setengah pandangan dalam mazhab Maliki Hanafi, mereka menggunakan konsep istihalah, iaitu konsep perubahan 100%. Bila asalnya memang daripada tulang, bila dah jadi pinggan, kita nak test pun memang tak boleh, sebab dia dah melakukan proses pembakaran yang begitu tinggi ni. Bagi mereka dia adalah diharuskan. Diharuskan. Dan juga bila kita test, lab test setakat hari ini yang saya tahu, lab test belum lagi boleh trace, memang confirm adanya daripada tulang. Setakat hari ini yang saya tahu. Dan juga ada yang berpandangan dalam mazhab-mazhab yang lain. Kalau kita pergi ke belah-belah Europe sebagainya, kan,
Mereka kata bahawa dahlah memang di highly burn, dan juga kalau kita letak nasi di atas pinggan ini, dia tak kena direct kepada pinggan ini, tidak bersentuhan, sebab di atas pinggan ini adanya layer lagi. Kan macam layer yang maknanya dia tak direct, maknanya nasi tu tak kena, dan juga ada yang berpandangan kita bukan makan pinggan. Ini adalah konsep qawaid fiqhiyah yang digunakan mengikut kepada pandangan-pandangan lah. Tapi kalau kata di Malaysia ni, kita mengikutlah pandangan yang dikeluarkan oleh fatwa kebangsaan. Cuma fatwa ini dia secara umum saja, dan juga tidak menggunakan kaedah istihalah. Di Malaysia ini yang datang dari bersumber najis mughalazah ini, dia tak boleh nak terima konsep istihalah ini. Bagi kita sebagai orang awam bagaimana? Jadi kalau kata belum confirm, maka kita gunakanlah kaedah al-asl fi asya' al-ibahah. Asal suatu perkara itu diharuskan hatta melainkan ya dulu dalil, datang nas yang telah menunjukkan bahawa ala tahrimi, atas pengharamannya itu ya. Contoh ialah hotel-hotel yang nak masjid halal yang menggunakan pinggan yang mahal, kita akan minta dia punya spesifikasi produknya itu. Dan ada kes yang kata bahawa kita lihat speknya ada menggunakan tulang. Kalau itu kita nak akan dapatkan pengesahan. Kita sebagai orang awam, maka dalam kaedah yang mudah, belum ada lagi dibuktikan, maka hukumnya harus. Kalau kita nak pegang bahawa ianya lah sifat dia wara da ma yudibuka ila ma la yudibuk, Nabi kata tinggallah kamu perkara yang mewaswaskan kepada perkara yang tidak mewaswaskan kamu. Jadi kalau kata dah terbeli pinggan yang mahal yang tiada bukti pengharamannya, bagi pandangan saya harus. Kalau rasa sifat kita nak ambil yang warak sebagainya, maka jangan pakailah. Jangan pakailah. Apa juga kita membuat pilihan dengan adanya ilmu. Dengan adanya ilmu begini. Jadi itulah kita lihat bagaimana pinggan, termasuk juga mak dan juga souvenir yang dibuat daripada seramik ni, kena jugalah diambil tahu tentang hukum-hukumnya. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ini itu adanya manfaat, insya-Allah. Jadi kalau nak tahu pandangan-pandangan yang lain, isu-isu yang lain, lihat dalam channel Ustaz Amir Halal, page juga Ustaz Amir Halal, insya-Allah. Mudah-mudahan ianya bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.